Singapura dan Malaysia mempunyai hubungan erat dalam pelbagai perkara, khusus sekali yang menyentuh berkenaan ekonomi dan ini terbukti apabila Singapura menjadi rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam kalangan negara ASEAN dengan jumlah perdagangan mencatat 367.53 bilion ringgit iaitu peningkatan 29.4% berbanding nilai dicatat pada 2021. Dan untuk bercakap berkenaan peluang serta realiti untuk memacu pertumbuhan perniagaan kedua negara, bersama dengan kita pada jam ini, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, menerusi panggilan video. Chris, pertama sekali Chris, kita melihat pada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri pada hari ini juga beliau menyaksikan pemeteraian 3 perjanjian MOU antara Malaysia dan juga Singapura. Kita melihat di sini apa signifikannya lawatan Perdana Menteri ke Kota Singa ini, mungkin pada pandangan Chris sendiri berkenaan dengan peluang perniagaan, apa yang sebenarnya membolehkan rakyat kedua-dua negara tertarik untuk melabur di negara jiran ini? Kalau kita lihat lawatan Perdana Menteri ke Singapura, ia amat signifikan sebab Singapuranya dalam 30 tahun yang lampau sampai sekarang memang adalah salah satu pelabur yang terbesar di Malaysia. In fact, saya boleh katakan about top 5 lah, top 5 investor di Malaysia. Kalau kita lihat dulunya syarikat-syarikat Singapura banyak melabur di dalam orang kata sektor pembuatan ataupun sektor manufacturing. Tetapi kalau kita lihat pada statistik tahun lepas di mana Johor mencatatkan orang kata jumlah pelaburan terbesar sebanyak 63.9 bilion berbanding dengan Kuala Lumpur dan juga Selangor di tempat kedua dan ketiga sebanyak 26 dan 25 bilion. Jadi kita nampak angka 63 bilion ni dengan angka 26 bilion di Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi kita nampak lonjakan tersebut ada orang kata 3 kali ganda, lebih kurang 3 kali ganda lonjakan. Dan kebanyakan sektor yang dilabur di Johor oleh syarikat Singapura adalah center, data science center. Jadi ini kita nampak lonjakan ekonomi daripada sektor pembuatan kepada sektor servis, terutamanya di dalam bidang ICT ataupun digital technology. Dan kalau kita nak bercakap berkenaan dengan realiti ataupun situasi perniagaan buat masa ini di Singapura, ianya pula bagaimana? Dan kita lihat sekarang ini dunia memang dilanda krisis, pelbagai krisis sebenarnya, krisis inflasi, krisis ekonomi yang lain dan juga beberapa krisis iklim. Dan ini semestinya memberi impak kepada sektor dagangan dan juga bagaimana tenaga kerja ini dikerahkan untuk memastikan segala perkara berjalan dengan lancar. Dan kita tahu bagaimana gambaran situasi ini memberi impak kepada ekonomi antara kedua negara di sini. Tapi kita melihat pada konteks Singapura ini, cabaran untuk berniaga di Singapura bagaimana, Chris? Kalau kita lihat cabaran berniaga di Singapura, ia adalah amat kompetitif. Bukan saja daripada segi mata wang kerana 3 kali ganda daripada nilai mata wang Malaysia, tetapi daripada segi knowledge ekonomi pengetahuan di Singapura. Kalau kita lihat di Singapura, rata-ratanya tenaga mahir mereka amat terpelajar. Kalau di Malaysia rata-ratanya graduan kita mempunyai satu orang kata degree asas ataupun ijazah asas. Tetapi di Singapura rata-ratanya orang kata tenaga kerja mereka bukan saja ada 1 degree tetapi malahan 2 atau 3 degree di dalam bidang yang khusus. Jadi kita nampak di sini bahawa cabaran untuk kita berniaga di Singapura amatlah kompetitif kerana ia berdasarkan pada knowledge based economy. Sebab itu Singapura sampai sekarang bukan saja sektor pembuatan tetapi sektor servis mereka adalah amat besar. Jadi untuk orang Malaysia, untuk bisnes kita di sini, kalau kita nak bertapak di Singapura, kita kena lagi maju daripada mereka. Kita kena orang kata membawa produk ataupun services yang mereka tak ada, yang kita boleh bawa ke Singapura. Saya bagi contoh, salah seorang ahli saya, ahli di Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Syarikat ni ialah syarikat orang kata software solution. Software solution ni di Singapura ada, di Malaysia ni pun ada, tetapi yang kompetitif ialah harga yang ditawarkan lebih rendah daripada syarikat Singapura. Jadi ahli saya sebegini dapat bertapak di Singapura tetapi manpowernya datang daripada Malaysia.
Jadi pendekatan sebegini untuk jangka masa pendek boleh win-win. Itu salah satu contoh saya boleh bagi. Dan kalau kita lihat menerusi lawatan negara ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya Lee Hsien Loong menyaksikan pemeteraian 3 perjanjian berkaitan data keselamatan, cyber dan ekonomi digital antara TNB dan YTL Power Seraya Private Limited. Selain 2 kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau, ini selaras dengan keperluan semasa. Bagaimana pula Chris menyahut kepada inisiatif ini dengan mengaitkannya dengan keperluan semasa rakyat ketika ini? Kalau kita lihat MOU yang dimeterai itu memang tepat pada masanya, terutamanya cyber security. Perdagangan antara dua negara melibatkan orang kata penggunaan ICT yang amat meluas. Jadi di sini kita kena ada orang kata daripada segi keselamatan data dan juga keselamatan terutamanya pihak perbankan. Duit ataupun wang dipindah hari-hari ke Singapura secara dengan cepat. Jadi daripada segi data security itu amatlah penting dan juga daripada segi security tenaga, energy security. Dengan keadaan peperangan di Eropah, memang kita nampak lonjakan harga peningkatan tenaga. Jadi kedua-dua negara we need to secure the energy together supaya perdagangan kedua-dua hal ini tidak orang kata terbantut ataupun terpaksa dihentikan kerana tiada tenaga elektrik, energy security. Jadi amat tepatlah pada masa ini. Di dalam kesibukan memacu sinergi ekonomi, bagaimana kedua negara dapat memastikan keseimbangan khusus sekali dalam daya saing kedua negara dalam masa sama menjaga kepentingan masing-masing. Pandangan Chris dalam hal ini bagaimana? Kalau kita nak lihat dalam masa sama kita bersaing dalam ekonomi, dalam masa yang sama juga kita menjaga kepentingan masing-masing dan memastikan kedua negara ini dapat menjadi ataupun tampil sebagai negara yang mempunyai kuasa kuat dari segi ekonominya di rantau Asia Tenggara ini. Jadi bagaimana perkara itu dapat diseimbangkan supaya hubungan bilateral antara Malaysia dan juga Singapura ini tidak terjejas di masa akan datang, Chris? Dalam konteks begini, kita kena lihat pada semangat kejiranan kedua-dua negara, itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita bersaing dengan kuasa ekonomi besar, contohnya Singapura, walaupun kita bekerja sama dengan mereka tetapi pada masa yang sama kita juga berdaya saing dengan mereka. Di dalam konteks begini saya menyarankan kita lihat pada intellectual property. Kerana syarikat-syarikat yang berdagang di Singapura dan juga di Malaysia mempunyai intellectual property masing-masing ataupun trademark masing-masing. Jadi IP intellectual property sebegini harus orang kata dikuatkan dan juga dipatenkan supaya kita boleh menjaga keselamatan syarikat masing-masing, kita boleh menjaga kita boleh menjaga produk kita ataupun servis kita supaya tidak dapat ditiru. Jadi apabila kita ada protection of intellectual property, maka adalah orang kata kedua-dua belah pihak boleh give respect to each other lah. So itu yang penting bagi saya apabila kita berdaya saing dengan kuasa-kuasa ekonomi besar. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong kerana bersama dengan kita pada jam ini berkongsi pandangan dan juga intipati khusus sekali berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Singapura pada hari ini. Terima kasih Chris Daniel Wong, itu Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Semestinya yang diharapkan kedua-dua negara dapat memacu sinergi yang sama kuat dalam memperkukuh ekonomi di rantau ini sekaligus menjadi salah satu taiga ekonomi yang memberi manfaat kepada rakyat di Malaysia dan Singapura.